Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa Masjid Sentosa, Teras Jernang Bangi, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat menjejakkan kaki ke Masjid Sentosa Teras Jernang ini. Saya merasa tersanjung kerana secara tidak langsung terlibat dalam usaha pengumpulan dana untuk pembinaan masjid ini. Sebenarnya dari segi sejarahnya, masjid ini dah pun memulakan pembinaannya pada 2 Mei tahun 2019. Namun untuk sediakan tempat solat yang selesa, maka masjid memerlukan dana yang tinggi ketika itu, iaitu sebanyak RM8,963,800. Masa itu masjid cuma ada lebih kurang dalam RM6,463,800. Jadi ada kurang, short lagi 2.5 juta. Dan pihak jawatan kuasa ketika itu menyasarkan untuk masjid ini siap sekitar Jun 2021 kalau dana mencukupi. Jadi kita pun berusahalah sedikit sebanyak untuk nak mendapatkan 2.5 juta itu untuk nak menjadikan masjid seperti yang kita sedang dapat berada di dalamnya sekarang. Namun walaupun masjid kita dah siap, seperti biasa masjid ini dia tak ada istilah berhenti menyumbang. Tuan-tuan jangan stop menyumbang, sebab masih lagi diperlukan sumbangan untuk melengkapkan lagi kemudahan. Sebagai contoh, landscape. Untuk landscape, dia adalah 10% daripada nilai masjid. Baru dia semenggah dengan masjid itu. Kalau tidak, dia jadi mahal tali dari beruk. Dia jadi tak balance landscape itu. Sama juga PA system. Saya ingat next step ni esok, kalau nak minta sumbangan pun PA system. Boleh beli alat-alat yang canggih, boleh QLAN, AES 67, Dante teknologi, pakai speaker Bose MSA 12X steerable line array itu memang power betul lah, macam Mekah bunyinya itu. Tapi sebelum nak beli peralatan canggih, walaupun duit banyak, kena buat rawatan akustik dulu. Rawatan akustik ataupun penilaian sistem elektroakustik untuk kita nak mendapat reasonable speech intelligibility. Dia rupanya masjid ini bukan boleh semayang bang je. PA system sangat mustahak. Sebab itu Masjidil Haram, PA system mereka antara yang tercanggih lah di dunia. Sebab jemaah, dua perkara dia nak kalau di Malaysia, aircon, PA system, dan imam yang good looking lah. Dia nak tu, imam yang muka bercoromah tak nak. Jadi reverberation time ni within space, dia adalah dikontrol oleh ratio sound absorptive surface. Saya pun tak berhenti juga. Dia orang sound engineer mungkin ada di sini, orang-orang yang memang pakar untuk sound engineer. Dia setiap binaan dia ada design akustik dia. Maknanya kita beli alat canggih macam mana pun, tapi bila kita beli tak boleh pakai kerana ruangan kita. Jadi ini tak pasti dari segi akustiknya macam mana. Masjid kita dulu, Masjid Negeri Sultan Ahmad 1, kita ada duit beli barang. Tapi bila beli barang tak sesuai dengan Dewan Solat, suara tetap bergema. Jadi kita kena panggil sound engineer datang untuk buat ukuran
Dia gunakan alat-alat yang canggih. Dia bukan boleh main pulas-pulas aja, benda-benda mixer-mixer ni tidak. Dia guna omnidirectional, ada 3D, mikrofon dummy, binaural punya. Dia akan guna alat dodecahedron, nama dia kenama. Dia pong, dia ukur berapa delay. Jadi ukuran gema ruang dalam bunyi, dia mesti duduk antara 2.0 sampai 2.5 saat untuk bunyi mid frequency. Jadi tuan-tuan, takkan ada lah orang komplain azan bingit sampai ke rumah, tak ada. Sebab dia punya suara bulat saja. Kemudian dia ada pula penilaian parameter akustik, stepa dan macam-macam lagi. Rupanya bila dah ngurus masjid, baru kita tahu sound system adalah dunia yang sangat serius. Kena ada sound engineer. Tapi saya di masjid negeri, sound engineernya adalah saya. Bukan sebab saya pandai sound engineer. Kerja saya sound engineer yang pemalas kerja itu. Aku dah bayar engineer mahal, kau tak siap-siap lagi. Alasan PKP. Jadi saya sound engineer tu cepat sikit siap. Jadi sound engineer. Sound engineer. Jadi kepada tuan-tuan, teruskan menyumbang. Nanti masjid kita biarlah duduk 5 masjid terbaik PA system di Malaysia. Pelajar nombor 1 Shah Alamah. Macam mana cara dia buat. Dia punya ukuran gema dalam masjid dia begitu baik sekali. Walaupun dia kubah, tapi suaranya bulat, boleh sampai ke belakang. Masjid kami duduk tempat keempat terbaik di Malaysia. Tak banyak. Jadi kalau tuan-tuan nak terbaik, belanja pun terbaik juga lah. PA system yang terbaik dengan buat ukuran untuk speech transmission index, STI dan macam-macam lagi. Nak pastikan background system kita antara 65 sampai 80 desibel, foreground system antara 80 sampai 90 desibel, performance system kita boleh daripada 90 dB ke atas, kurang-kurang 1.2 juta lah baru syok. Itu memang sekejap je 1 juta sekejap je, 2 juta sekejap je. Tuan-tuan sekalian, bawalah cerita masjid, pening kepala tuan-tuan mendengar sekarang. Malam ni kita bercerita tentang hijrah. Hijrah ini satu benda yang sangat mustahak dalam kehidupan. Sebab itulah dalam Quran 28 kali kalimat hijrah diulang-ulang dalam Quran. 28 kali ini past tense-nya ada 12 kali, dalam bentuk future and present tense-nya ada 3 kali, dalam bentuk perintah hijrah ada 6 kali, dalam bentuk singular ada sekali, dalam bentuk plural ada 4 kali, ada arahan hijrah khusus untuk wanita, itu disebut dalam satu ayat. Kemudian ada juga hijrah daripada segi makaniah, ada hijrah dari segi maknawiyah. Itu banyak disebut dalam surah An-Nisa ayat 100, surah Al-Hajj ayat ke-58, surah Al-Ankabut ayat 26, surah Muddathir ayat 5 dan bagai-bagai lagi. Jadi apa erti hijrah? Hijrah ini dia sunnatullah. Sunnatullah dalam erti kata tak ada orang yang tidak melakukan hijrah. Sebagai manusia dulu, kita sebelum duduk di sini, kita duduk di tempat lain. Alam lain, alam roh. Tidak kekal, hijrah ke satu alam, nama alam rahim. Duduk di alam rahim 8-9 bulan, tidak kekal, hijrah pula lagi. Pergi ke alam dunia yang sekarang kita sedang berada. Alam dunia pun ni tidak kekal, 60-70 tahun, pindah lagi, pergi ke alam namanya barzakh. Alam barzakh nanti tidak kekal, pindah lagi, pergi ke satu alam namanya alam kiamat. Ini proses penghijrahan. Dalam bekerja, kita naik pangkat, satu grade ke satu grade. Itu juga adalah penghijrahan. Polis dulu dia constable. Naik pangkat jadi lance corporal, itu hijrah. Lance corporal pindah naik corporal. Corporal hijrah naik sarjan. Sarjan pindah naik sarjan major. Sarjan major pindah naik sub inspector. Sub inspector hijrah naik inspector. Inspector pindah jadi Allahyarham inspector. Dan begitulah seterusnya. Proses sunnatullah. Bertukar. Hatta tuan-tuan yang duduk di teras Jernang ini, anak Jati Selangor semua, dah semua hijrah. Semua hijrah. Bahkan orang asal di teras Jernang pun bukan orang sini. Semuanya berhijrah. Dulu kan panggil Bangai. Bangin dulu Bangai. Bangai ramai. Minang, Medeling, Kerinci, keturunan Tuanku Tambusai, Gajah Asal, Gajah Laut. Gajah Asal dulu dia kahwin dengan Wan Putih binti Wan Mutahir. Jadi seputih di Kuala Lumpur sekarang. Jadi banyaklah Ohang Kincai, bahasa Ohang Kincai di sini masih kekal lagi. Au pokaba sehat mau kasih, au manan, au lah makan belum sudah. Pokaba macam mana sekarang dah makan belum sudah. Tapi sebab ramai dah berpindah ganda sekarang,
dia mau duduk mana? Makan apa kita malam ni? Duduk bangi rasa duduk Kota Baru. Ini penghijrahan. Penghijrahan. Dulu sini nenek moyangnya asal Sungai Gahai, Sungai Semungkih, Sungai Bernik, Sungai Koto Pudung, tanah Kampung Tanjung Tanah, semua daripada penghijrahan. Itu namanya bangai ataupun bangi. Jadi apa erti hijrah secara etimologis dan terminologis? Secara etimologisnya kata ulama bahasa, hijrah ini dia terjadi 4 perkara komponen di dalamnya. Pertama at-tarku, al-i'rad, al-qat'u, al-man'u. Pertama dia meninggalkan, yang kedua dia berpaling, yang ketiga dia memutuskan dan yang keempat dia menahan. Jadi keempat-empat perkara ini wujud di dalam hijrahnya Nabi. Kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi dalam kamusnya yang terkenal Al-Misbah Al-Munir fil Gharibi Syarah Kabir, Nabi punya hijrah semua ada. At-tarku, al-i'rad, al-qat'u, al-man'u dan bagai-bagai lagi. Cuma yang menariknya dari sudut bahasa adalah hijrah dia tidaklah hanya berkonotasi secara khusus untuk perkara yang positif sahaja. Contoh orang daripada negatif jadi positif, itu dipanggil hijrah. Tapi dari segi bahasa, orang yang meninggalkan sifat baik berubah jadi buruk, itu juga hijrah. Hijrah tak mesti positif. Contoh artis, dulu dia hoha-hoha kulu kile, tapi sekarang dia dah minat dengan agama, mengaji Quran, dia pun dah keluar dakwah 3 hari, 40 hari, dia dah nak kepada agama. Itu kita panggil hijrah. Tapi artis juga dulunya bertudung contoh. Tiba-tiba tak apa masalahnya, dia buka balik tudung. Dia nak balik macam zaman dia mula. Itu pun hijrah juga. Jadi tidak ada penentuan hijrah ini hanya untuk daripada negatif pada positif. Dia boleh daripada positif kepada negatif. Cuma malam ni kita nak melihat, kita nak hijrah ke mana? Ada satu hadis kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa datang seorang lelaki berjumpa dengan Nabi. Qala rajulun ya Rasulullah, ayil hijrati afdal? Apakah hijrah destinasi yang terbaik ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? Antahjura ma kariha rabbuka azza wa jalla. Seutama-utama hijrah adalah engkau meninggalkan apa yang Tuhan tidak suka. To emigrate away from that which Allah disapproves. Lari daripada benda yang Tuhan tak suka. To leave what Allah dislikes. Tinggalkan apa saja yang Tuhan tidak suka. Yang ini yang dipanggil hijrah rohani. Maka tuan-tuan, kalau orang tanya apa hijrah first class nombor 1, kalau hadis riwayat An-Nasa'i kata Abdullah bin Amr, memang meninggalkan benda tak molek kepada benda molek dari sudut kerohanian. Maka hijrah kita kalau nak menuju rohani kita kepada Allah, ini memerlukan perjuangan. Kalau orang tanya awak punya destinasi hijrah ke mana? Kita pun sebut destinasi hijrah saya, dia punya last destinasinya adalah redha Allah. Baik, kalau destinasinya adalah redha Allah, awak nak pergi ke destinasi itu pakai apa? Sebab kita nak sampai pada destinasi, kena ada route dia, kena ada jalan dia. Apa jalan yang kita nak gunakan? Contoh tuan-tuan, kita nak ke Kuantan. Malam ni contoh nak ke Kuantan. Tuan-tuan untuk nak ke Kuantan, tuan-tuan kena plan. Nak ikut jalan mana? Kalau hujung tahun lagilah kena plan elok-elok sebab kadang banjir di highway. Nak kena kaji sama ada nak ikut Lekas ke, nak keluar Muazzam ke, nak keluar ikut Benta ke, nak ikut Kota Baru, nak kena plan. Jadi kita yang nak menuju destinasi redha Allah, apa jalan nak guna? Saya tak guna jalan Ustaz, saya biarlah angin tiup ke mana. Ini orang tak ada planning. Kita nak menuju Allah, you mesti ada jalan. Maka jalan ini yang kita panggil tarikat. Itu asalnya tarikat, tarik maknanya jalan. Maknanya method kita, sistem yang kita gunakan. Jalan raya yang kita gunakan untuk sampai pada destinasi. Dia tarikat ini, dia macam kita guna Waze. Kita dah ada destinasi kita Ampang Point contohnya. Dan kita dah nampak dah Ampang Point. Tapi kita memerlukan juga petunjuk daripada Haji Wazi ni, Waze ni. Nak tunjuk mana jam,
Mana ada roadblock, mana ada aksiden yang kita tak boleh jangka. Jadi Haji Wazi ni dia boleh ngabur ke kita. Itu tujuan dia. Bukan nak kata you tak tahu pergi Ampang Point, you tahu. Tapi you kena ada satu guide. Maka kita nak menuju pada Allah, you mesti ada satu sistem nak sampai kepada Allah. Ini dipanggil sebagai tarikat. Cuma masalahnya sekarang kita macam ada satu kebencian kepada tarikat. Ini masalah mungkin kerana kita tak berapa memahami lagi. Tarikat ni jalan saja. Dia banyak ada tarikat Idrisiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, ada Rifa'iyah, ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah pula lagi, ada Samaniyah, ada Siddiqiyah, Syaziliyah, Syatariyah, Tijaniyah. Banyaklah yah yang lain, dia ada banyak. Dia punya cara itu. Mungkin tuan-tuan kata, saya tak pakai yah ni Ustaz, cara tuan-tuan juga adalah tarikat. Iaitu mengikut cara Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali pun tarikat juga. Kan kita selalu dengar ceramah, Imam Ghazali mengatakan, ciri orang sombong ada 3. Itu cara Imam Ghazali. Mesti ada jalan. Saya dari Kuantan nak ke Masjid Sentosa Teras Jernang ini, pun kita kaji jalan. Walaupun dalam kepala kita dah tahu, oh ini Masjid Sentosa, dah pernah sampai masa proses pembinaan dia. Tapi untuk nak sampai, saya kena pilih tarikat mana yang boleh menyampaikan saya ke masjid ini dengan cepat, selamat dan selesa. Jalan ada banyak. Saya boleh pilih daripada Kuantan nak ke Teras Jernang, jalan kaki boleh. Tarikat juga, tarikat jalan kaki namanya. Jarak 283 km tapi 58 jam baru sampai. 58 jam. Sampai atau tidak ke Teras Jernang, sampai dari Kuantan. Tapi 58 jam. Maka saya memilih tarikat yang paling mudah. Tarikat namanya Tarikat Al-Keretaiyah. Pakai kereta. Pakai kereta 287 km. Dia lebih sedikitlah daripada jalan kaki jaraknya. Tapi hanyalah 4 jam 7 minit saja. 4 jam 7 minit sampai ke sini. Boleh buat 2 jam bawa macam orang gila lah jadinya. Tak boleh. 4 jam tu selesa lah, berhenti-berhenti apa semua. Ada juga tarikat yang lain, tarikat Bah Express. Ada. Tarikat Bah Express, tarikat mana lagi? Tarikat guna teksi pun ada. Grab tak tahulah boleh cross border ke tidak. Ada tarikat-tarikat yang lain. Kalau saya memilih menggunakan bus express, jaraknya lebih kurang itu juga. Tetapi saya banyak kena berhenti. Daripada Kuantan Central, saya kena terminal Kuantan Central, saya kena pergi ke Kajang Bus Terminal. Daripada Kajang Bus Terminal, saya kena pergi terminal Reko. Dari Reko, AJK. Banyak cerita lah. Tapi sampai tidak? Sampai. Maka kita nak menuju mana-mana destinasi, kena cari tarikat yang sesuai. Sekarang ni ramai orang, dia nak belajar tarikat, bagus, kita galakkan. Tapi jangan salah pilih guru. Esok awak bukan masuk tarikat, tarik dan ikat. Agak ketat serban je lebih, ilmu tak ada, semayang tak, jemaat tak pergi, khalwat je kira. Tak betul, tak betul. Baik itu Nabi pesan, la tajlisu inda kulli alimin illa alimu yad'ukum minal khams ilal khams. Mu jangan berguru dengan orang kalau dia tak boleh ubah kamu dari 5 perkara kepada 5 perkara. Minasyakki ilal yakin. Pertama, guru tu boleh mengajar kamu daripada syak menjadi yakin. Contoh dulu kita yakin Allah itu wujud. Bila dah belajar dengan dia, kau tak yakin pula Tuhan tu wujud. Allah wajib baginya ada, mustahilnya baginya tiada. Kita pun pening. Ada ke tak ada Tuhan ni? Lala, Tuhan, sudah aku pula dah Tuhan. Jadi bengong kita, tinggalkan. Apa saja guru yang membengongkan kita, tinggalkan. Guru sifat dia memahamkan. Itu kerja cikgu, bukan membengongkan lagi. Yang kedua, minal kibri ila tawadhu. Guru yang baik, dia mesti daripada kita sombong, jadi orang tawadhu. Tapi kalau sejak mengaji dengan dia, nak berdebat je dengan orang live Facebook, apa tak betul ya. Guru awak something wrong. Macam mana anak murid tak jadi tawaduk? Yang ketiga, wa minal adawah ilal nasafah. Daripada bermusuh kepada berkawan dengan orang. Ini guru yang bagus. Yang keempat, wa minal riya ilal ikhlas. Daripada nak nunjuk kepada ikhlas kepada Allah. Dan yang kelima, wa minal rubah ilal zuhdi. Daripada tamak dunia kepada zuhud kepada dunia. Ini guru yang bagus.
Ini hadis riwayat Abu Nuaim daripada Jabir radhiyallahu anhu. Sebab itu yang pertama kalau kita nak sampai kepada Allah, kita kena tahu jalan dia. Tak ada orang yang boleh kata, saya tak payah tarikat Ustaz, saya sampai. Awak cakap gitu pun awak guna tarikat juga. Itu salah satu jalan.